Apa khabar dan Assalamualaikum kepada para penonton. Kembali lagi kami pada hujung minggu siaran 30 Mei 2023. Selamat datang kami ucapkan kepada semua penonton yang sudi bersama kami yang bersiaran hari ini. Saya Ain bersama rakan pengacara saya Alin dalam rancangan Apa Khabar Malaysia. Harapnya para penonton berada dalam keadaan sihat sejahtera sebab hari ini kita akan membawakan satu perkongsian atau perbincangan yang menarik daripada panel jemputan yang sangat mahir dalam mengulas sesuatu topik. Ya, betul tu Ali. Untuk pengetahuan penonton semua, topik yang akan dibincang hari ini adalah berkaitan agama. Sebelum tu Ali, saya nak tanya awak, apa yang awak faham pasal agama ni? Okey, apa yang saya faham kan pasal agama ni, agama tu sendiri, perkataan agama tu bermaksud kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan perintah. Oh, begitu. Daripada bahan bacaan saya pula, agama ni merupakan subsistem bagi konsep agil. Konsep agil? Agil tu apa sebenarnya? Boleh terangkan sikit? Okay, sebenarnya agil ni dikembangkan oleh sosiologi yang bernama third person. Okey, untuk agil kita ada 4 perkataan yang berbau maksud. A untuk adaptasi, G pencapaian tujuan, L untuk orientasi, I untuk integrasi. Okey, antara fungsinya adalah untuk mempertahankan stabiliti, mencapai tujuan, menjaga keseimbangan dan memenuhi keperluan anggota masyarakat. Okey, baiklah, saya rasanya dah tiba masanya untuk kita serahkan rancangan ini kepada moderator bagi perbincangan yang berkaitan dengan topik forum pada hari ini, betul tak? Betul tu. Saya pun dah tak sabar dah dengar perkongsian akan diberikan. Jadi, tanpa membuang masa, kita akan serahkan kepada moderator untuk meneruskan perbincangan bersama panel jemputan. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton yang sudi hadir dan mendengar papasan forum yang bertajuk tentang ajaran utama dan kepercayaan Buddha di Malaysia oleh panel jemputan daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Universiti Malaya. Apa khabar semua? Sihat? Terima kasih saya ucapkan kerana sudi menerima jemputan untuk hadir pada forum kita pada pagi ini. Kita meneruskan perbincangan kita pada pagi ini. Bolehlah saya menjemput para panel memperkenalkan diri masing-masing pada para penonton kita yang berada di siaran. Terima kasih kepada saudara moderator kita pada hari ini. Nama saya Mio Muhammad Iman bin Muhammad Nur Azam daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Terima kasih kerana sudi menjemput saya sekali lagi pada hari ini. Terima kasih kepada moderator atas kata-kata aluan dan jemputan sebentar tadi. Nama saya Nur Asmira binti Azhar selaku panel kedua daripada Universiti Malaya. Saya akan membantu sahabat panel saya, Encik Mio, untuk mengupas dan memberikan pandangan mengenai forum Buddhism kita pada hari ini. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan beralih kepada topik kita iaitu berkenaan kepercayaan Buddha yang terdapat di Malaysia. Oleh itu, bolehkah para panel menerangkan serba sedikit tentang sejarah Buddha yang terdapat di Malaysia? Oleh itu, panel yang pertama dipersilakan. Terima kasih atas soalan yang diberikan sebentar tadi. Baiklah, saya akan menerangkan serba sedikit tentang berkaitan dengan sejarah agama Buddha ni. Sejarah Buddha ni, apa yang kita dapat fahami adalah manusia ataupun figura lelaki. Dan Buddha ni bukanlah berasal daripada mana-mana dewa. Selepas pencarian ilmu agama selama 6 tahun, kesedaran untuk membangkitkan diri telah muncul dalam diri dan dikenali sebagai Buddha, yang bermaksud orang yang bangkit daripada kehidupan dan beliau gunakan ilmunya untuk beri pengajaran kepada anak-anak muda di negaranya. Gelaran lain pula dikenali sebagai Bhagavat ataupun Tuhan. Secara umumnya, agama ini berfokus kepada perbuatan baik di dunia meskipun sudah mencapai satu tahap pencerahan. Ajarannya berkisar tentang psikologi dan etika dalam satu kehidupan. Terima kasih saudara panel yang pertama atas perkongsian sebentar tadi. Seterusnya kita akan pergi kepada soalan kedua yang saya akan ajukan kepada saudari panel kedua, iaitu apakah ibadat dan amalan dalam agama Buddha? Terima kasih atas soalan yang diajukan.
Sebenarnya dalam agama Buddha ni terdapat banyak ibadah dan juga amalan yang mereka lakukan. Antaranya adalah pengamalan meditasi, sembahyang, puasa dan juga sedekah. Dan pada hari ini saya akan highlightkan kepada dua ibadah utama yang menjadi amalan penganut Buddha. Untuk ibadah yang pertama adalah ibadah puasa. Dalam masyarakat Buddha, mereka sangat menekankan konsep kesederhanaan. Masyarakat Buddha berpegang kepada konsep rukun 8, iaitu mereka tak boleh makan makanan yang mengenyangkan bermula daripada gelincir matahari sehingga terbit fajar. Dan dalam tempoh tersebut, mereka hanya boleh makan makanan yang ringan sebagai alas perut sahaja. Selain itu, contoh yang saya boleh berikan berkait dengan konsep ibadah puasa ni adalah di Kelantan, di mana terdapat satu hari yang digelar sebagai Wan Prap, di mana dalam hari ini penganut Buddha akan berpuasa mengikut kaedah yang seperti yang saya sebutkan dalam rukun 8. Bagi ibadah lain pula adalah ibadah sedekah. Dalam sedekah ni, penganut Buddha sangat digalakkan untuk berikan derma kepada fakir miskin dan juga anak-anak yatim. Tujuannya adalah untuk mendapatkan rahmat daripada dewa mereka. Dan filosofi derma yang penganut Buddha amalkan ni adalah untuk membersihkan diri daripada sifat tamak yang boleh menghalang mereka daripada membentuk jiwa yang bersih. Jelas di sini kita dapat lihat bahawa banyak amalan dan ibadat yang terdapat dalam agama Buddha. Kita tahu setiap agama mempunyai adat dasar mereka yang tersendiri. Oleh itu, saya ingin bertanyakan kepada saudara mengenai salah satu adat besar yang terdapat dalam agama Buddha. Soalan yang amat menarik daripada saudara moderator kita pada hari ini. Salah satu adat besar yang ada dalam agama Buddha dan kita dapat lihat adalah dalam aspek kematian. Biasanya dalam agama Buddha ni, mereka mengamalkan penyempurnaan mayat dengan cara membakar dan simpan abu di dalam binaan khas yang dipanggil sebagai buah atau cairi, dan sebilangannya pula disempurnakan dengan cara biasa, iaitu dengan cara pengebumian. Semasa berlaku kematian, akan ada majlis menjamu tetamu yang di salah satu kebiasaan sebagai kebajikan kepada si mati. Proses menyelenggarakan jenazah perlu dilengkapi dengan alat-alat tertentu seperti colok, lilin, air, benang mentah dan keranda. Ada kebiasaannya di mana air putih akan disajikan kepada si mati sebagai tanda memberkati mayat. Manakala semangkuk nasi akan diletakkan di setiap hujung jari kaki sebagai kepercayaan bahawa roh si mati akan datang untuk makan dan minum. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara panel yang pertama atas kupasan yang dikongsikan kepada kesemua penonton pada hari ini. Seterusnya saya ingin bertanyakan kepada saudari panel kedua mengenai falsafah kehidupan agama Buddha. Okey, baik. Falsafah kehidupan bagi penganut Buddha sangat mudah untuk kita fahami. Mereka berpegang kepada dua prinsip dalam hidup. Yang pertama adalah kehidupan di dunia ini adalah sebagai tempat persinggahan sahaja, dan prinsip yang kedua adalah sifatnya sementara. Mereka menganggap sesuatu yang dilihat baik pada hari ini akan terlihat buruk jika dilihat pada keesokan harinya. Oleh sebab itu, Buddha berpegang dengan falsafah dan prinsip bahawa hidup hanya perlu melakukan kebaikan dan memanfaatkan masa-masa dengan hal-hal yang boleh membangun spiritual diri seperti meditasi. Perkongsian yang menarik yang disampaikan oleh panel yang kedua kepada kita semua. Oleh itu, saya ingin ajukan soalan ini kepada panel kita yang pertama. Terangkan serba sedikit konsep atau proses sosial serta perkaitannya dengan teori agil. Baiklah, proses sosial ni adalah satu interaksi sosial yang merupakan syarat utama terjadinya melalui aktiviti-aktiviti sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamik dan menyangkut hubungan antara individu dan kelompok-kelompok manusia. Antara bentuk hubungan sosial yang biasanya kita dapat lihat adalah hubungan suami isteri. Menurut Sigalovada Sutta, hubungan suami isteri ditandai kewajipan untuk selalu setia, saling menghargai dan bersikap sopan
sebagai bentuk nyata dari cinta kasih mereka. Mereka berbagi kekuasaan dan pekerjaan, mengatur kehidupan rumah tangga dan ekonomi keluarga, termasuk menjaga kekayaan dengan penuh tanggungjawab. Dalam Sigala Wada Sutta terdapat 5 cara bagi seorang suami untuk melayani isteri mereka sebagai arah barat, iaitu dengan tidak meremehkannya, menghormati mereka, setia, memberikan kekuasaan kepada mereka dan memberikan beraneka perhiasan. Selalunya perhiasan ini memang digemarilah oleh golongan wanita ni. Apabila kita mendalami apa yang diajarkan oleh Buddha, kita tidak akan mempersoalkan siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah darjatnya di antara suami dan isteri. Dalam agama Buddha ni, dia memberi nasihat agar seseorang isteri bangun lebih awal dan tidur lebih lewat daripada suaminya. Hal ini demi kepentingan wanita agar dapat menjaga peranannya. Agama Buddha ni tidak hanya mengajarkan bagaimana seorang isteri bersikap agar tetap dicintai suami, tetapi juga sejauh mana isteri itu dapat berperanan dalam sesebuah keluarga. Selain itu, hubungan antara murid dan guru juga menjadi salah satu penekanan dalam agama Buddha. Dalam agama Buddha, kebodohan merupakan noda yang paling buruk. Oleh itu, pendidikan merupakan penerusan nilai atau pengetahuan, kemampuan, sikap dan tingkah laku yang boleh kita faham sebagai proses untuk menyingkirkan noda dan kebodohan dalam usaha mendewasakan diri menuju kesempurnaan. Agama Buddha membezakan tingkat perkembangan manusia dalam 4 golongan, iaitu golongan pertama iaitu golongan jenius. Golongan jenius ini diumpamakan sebagai bunga teratai yang telah muncul di atas permukaan air dan pasti akan mekar. Dan golongan yang kedua adalah golongan intelektual. Golongan intelektual ini diumpamakan seperti bunga teratai yang segera akan muncul. Dia akan muncul di atas permukaan air. Golongan yang ketiga adalah golongan orang yang dapat dilatih atau dikenali sebagai neo. Neo ni diibaratkan sebagai bunga yang agak jauh di dalam air sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk muncul di atas permukaan air. Dan golongan yang terakhir sekali, yang paling rendah, adalah orang yang gagal dilatih, yang boleh diibaratkan sebagai menyerupai bunga teratai yang tidak sempat muncul di atas permukaan air. Cara bagi seseorang murid untuk melayani guru-guru mereka sebagai arah selatan, iaitu dengan menyapa guru, merawat guru, melayani guru serta memberikan perhatian dan menguasai keterampilan yang mereka ajarkan. Ada 5 cara bagi guru yang dilayani sedemikian oleh murid sebagai arah selatan, iaitu dapat membalas, iaitu memberikan instruksi yang menyeluruh atau memberikan tunjuk ajar secara menyeluruh, memastikan murid-murid mampu menangkap apa yang mereka ajar di dalam kelas, memberikan landasan yang tepat atau menyeluruh terhadap semua keterampilan, serta memberikan cadangan kepada murid-murid dan kepada teman-teman mereka. Dan akhir sekali, dan memberikan keamanan di setiap penjuru. Relatensi kita semua dapat lihat melalui hubungan antara murid dan guru. Dalam agama Buddha, mereka mengajarkan betapa pentingnya pendidikan dan peningkatan diri. Murid diminta untuk menghormati guru dengan cara menyapa, merawat, melayani guru, memberikan perhatian di dalam kelas serta menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh guru semasa di dalam kelas. Proses ini mencerminkan proses latihan dan pembelajaran dalam hubungan pendidikan antara murid dan guru. Yang terakhir sekali, proses sosial yang kita dapat lihat adalah hubungan antara ibu bapa dan anak. Dalam Mahamanggala Sutta, Buddha menyatakan bahawa menyokong ayah dan ibu, merawat anak dan isteri merupakan salah satu bentuk berkat dalam agama Buddha. Utama Buddha juga berkata, bila orang yang baik terlahir dalam suatu keluarga, hal ini akan membawa kepada kebaikan, kesejahteraan dan kebahagiaan bagi ahli keluarga mereka lah, baik orang-orang tuanya, isteri-isterinya dan anak-anaknya. Agama Buddha membezakan 3 macam anak, 3 peringkat anak lah, iaitu pertama, anak yang lebih baik daripada orang tuanya. Yang kedua, anak yang sebaik orang tuanya.
Dan anak ketiga ialah anak yang tidak sebaik orang tuanya. Dan ada 5 cara orang tua untuk yang dilayani demikian oleh anak lelaki mereka sebagai arah timur. Mereka harus menjauhkan anak-anak mereka daripada melakukan kejahatan, mendukungnya atau menyokong mereka dalam melakukan kebaikan, serta mengajari mereka dalam sesuatu keterampilan. Selain itu, mencarikan anak-anak mereka pasangan yang sesuai serta memberikan warisan kepada mereka apabila tiba waktu yang tepat. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara panel yang pertama. Oleh itu, saudari panel yang kedua, bolehkah terangkan serba sedikit dengan lebih terperinci tentang konsep ekonomi Buddha serta perkaitannya dengan teori agil? Soalan yang menarik untuk saya kongsikan kepada penonton semua berkenaan teori dan ekonomi ini. Ekonomi berkait dengan agil adalah dari aspek A, iaitu adaptasi. Adaptasi ini boleh dilihat dari aspek perkaitan antara ekonomi dan pengaruh ekonomi terhadap masyarakat. Dalam masa yang sama, adaptasi ekonomi ini berkait dengan cara sistem masyarakat beradaptasi dengan dunia material bagi memenuhi keperluan hidup. Ada garis panduan untuk mendapatkan harta dengan cara yang betul. Dan teori ini menunjukkan bagaimana masyarakat beradaptasi dengan ekonomi walaupun perlu berpegang kepada garis panduan agama dalam mendapatkan harta. Di dalam agama Buddha, karakter utama ekonomi dalam mencari harta adalah mengarah kepada jalan kebenaran, hidup sederhana, tidak berlebihan dan sedar di mana kebahagiaan atau batas kepuasan dalam menambah ekonomi hidup. Secara umumnya, terdapat 3 hal yang menjadi keutamaan dalam membangun ekonomi hidup. Cara memperoleh kekayaan yang dicari tidak membawa penderitaan dan kerugian terhadap makhluk lain, menggunakan kekayaan dengan cara yang benar, dan cara kita menyikapi kekayaan kita terhadap orang lain. Bukan itu sahaja, terdapat 4 faktor utama yang menjadi indikator kepada kejayaan ekonomi seseorang. Faktor yang pertama adalah Uttana Sampada, yang membawa erti bekerja dengan rajin dan bersemangat untuk memperoleh kekayaan dan harta yang ingin kita miliki. Faktor yang kedua adalah Araka Sampada, yang membawa erti memelihara kejayaan yang telah diperoleh dengan menjaga cara bekerja dan juga cara kita berkomunikasi bersama orang lain. Faktor yang ketiga adalah Kalyana Mitta, iaitu memiliki sahabat yang baik, jujur, pandai, mulia dan berpengaruh besar terhadap kemajuan ekonomi kita. Faktor yang terakhir adalah Samajidikata, yang membawa erti hidup bersesuaian dengan penghasilan, tidak boros tetapi juga tidak kerikut. Sekarang kita sudah hampir kepada akhir perbincangan ini. Berdasarkan perbincangan ini, apa yang kita dapat rumuskan keseluruhannya ialah ada asam penganut Buddha lebih dipengaruhi oleh agamanya sendiri. Ia dapat dilihat melalui amalan ibadat dan juga ada asam yang diamalkan sejak dahulu lagi oleh masyarakat-masyarakat yang terdahulu. Baiklah, sampai di sini sahaja perbincangan forum kita pada pagi ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel yang sudi hadir pada pagi ini dan kepada para penonton yang sudi meluangkan masa di kaca TV ini. Saya serahkan semula kepada pengacara yang bertugas. Berakhirnya forum tadi, maka kita sudah sampai ke penghujungnya. Kami berharap agar pengisian yang dikongsikan oleh panel-panel jemputan dalam forum tadi dapat memberikan input tambahan kepada para penonton sekalian. Kita jumpa lagi pada siaran yang akan datang dalam Apa Khabar Malaysia?